Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Azza wa Jalla kita dapat bersama-sama pada tengah hari yang berbahagia ini untuk kita berada dalam satu majlis ilmu yang mana mudah-mudahan insya-Allah pertemuan kita, majlis ilmu kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan mudah-mudahan juga kita pohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan untuk beristiqamah dalam majlis-majlis ilmu yang seumpama ini. Baik, sebelum saya mulakan perbincangan kuliah kita, macam biasa juga saya alu-alukan sebarang persoalan yang nak dikemukakan. Jadi sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan yang nak bertanya, anda boleh mengemukakan soalan anda kepada saya di talian 019-324-1364. Saya ulang sekali lagi, sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan yang nak bertanya, dialu-alukan, anda boleh menghantar soalan anda kepada saya WhatsApp, ya, WhatsApp di talian 019-324-1364. Jadi soalan apa-apa juga boleh ditanya, sama ada dengan berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini ataupun tidak berkaitan pun boleh. Jadi tajuk kita pada hari ini, tuan-tuan, adalah rasuah barah negara. Itu yang diberi tajuk kepada saya untuk saya bincangkan demi meningkatkan integriti kita. Bila sebut tentang rasuah barah negara ni, tuan-tuan, saya ada satu buku yang saya tulis tahun bila, saya tulis lama dah saya rasa. Cetakan pertama tahun 2009. Lama dah, 2009. Jadi maknanya sudah 14 tahun yang lalu. Saya tulis berkaitan, tajuk dia haramkah rasuah. Buat question mark, tanda soal, haramkah rasuah. Itu saja catchy title aja. Memang haram pun kan. Sebab kadang-kadang rasuah ini dia dah jadi barah. Itu kata rasuah barah negara tu. Barah ni kanser lah. Orang dulu panggil barah, orang sekarang panggil kanser. Kanser ni dia merebak begitu cepat. Kalau tak cepat dipotong dia punya apa kita kata virus dia, cepat je dia merebak. Dia akan, kalau dalam tubuh badan manusia tu, dia akan makan secara keseluruhan tubuh badan manusia. Maka dengan sebab itu
Dalam konteks negara, kalau rasuah itu berlaku, maka ia akan mengakibatkan barah negara, makna negara akan rosak, masyarakat akan rosak. Maka dengan sebab itu, itulah yang akan kita bincangkan pada tengah hari ini. Dan kadang-kadang tuan-tuan, rasuah itu berlaku dalam keadaan kita tak tahu bahawa itu rasuah, sedangkan ia rasuah. Sebab apa? Sebab letak nama lain. Ada letak nama komisen, tak ni komisen aja. Ataupun dia letak nama lain, ni hadiah. Hadiah. Kan? Hadiah dari pihak pembekal. Kan? Kita kata okeylah, hadiah lah. Kan? Ataupun dia kata ni apa ni, duit kopi je. Duit kopi. Tapi berpuluh-puluh ribu duit kopi. Mahalnya kopi tu. Kan? Jadi maknanya kadang-kadang dia diberi pelbagai nama yang seolahnya macam kita rasa selesa. Nama-nama tu selesa. Komisen, okey tak? Rasa okey je kan? Kita buat kerja dapat komisen. Okey je. Ni hadiah je. Lagi okey hadiah. Kan? Ni nak bagi hadiah, aku ambil ya. Bagi contohnya. Jadi maknanya nama-nama yang seumpama ini nampak seolahnya ianya okey. Tetapi walaupun nama dia hadiah, tetapi matlamat dia ada rasuah. Bila mana dia adalah rasuah, maknanya dia merupakan satu perkara yang haram. Satu perkara yang bukan setakat haram, tetapi dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Dia bukan benda kecil-kecil. Sebab itu saya teringat satu ketika, tuan-tuan, dalam rancangan Al-Kuliah TV3, lama lah juga ni. Masa tu yang jadi host ni adalah Ali Iskandar, yang jadi penerbit. Waktu tu tajuk yang saya bincangkan, saya ingatlah, hadiah atau rasuah. Itu tajuk dia, hadiah atau rasuah. Dan saya masih ingat antara perbincangan yang saya sebut pada waktu itu. Sebab yang saya ingat tu sebab Eli sebut kat saya, ustaz tadi sebut perkataan begitu. Itu saya ingat sampai sekarang ni. Perkataan apa? Saya dalam rancangan tu, kebetulan dia bukan live, dia rakaman. Rakaman dia melekat lah. Saya sebut. Tapi akhirnya saya tengok dia tak cut. Dia tak cut. Saya sebut, mana yang lebih teruk, makan rasuah ke makan babi? Itu. Jadi perkataan babi tu kasar rupanya. Nak masuk TV ni, dia kalau boleh kena tukar. Tukar perkataan apa? Khinzir. Khinzir bahasa Arab tuan. Khinzirun tu bahasa Arab. Kan? Jadi kataan Melayu ni babi. Orang kita kan sebut khinzir, dia tak rasa sangat. Khinzir, rasa tak? Tak rasa kan? Sebut babi rasa. Rasa geli-gelemas macam kan. Saya nak bagi tahunya, makan babi dengan makan rasuah dua-dua haram, tapi mana yang lebih haram? Dia kata haram. Dah, haram pun ada ranking dia. Macam juga benda baik, dia ada ranking dia. Sebab tu ada satu kitab nama dia Fiqhul Awlawiyat, memahami keutamaan. Keutamaan ni nak bagi tahu pada kita apa? Benda baik pun ada ranking. Wajib, sunat, ada ranking. Jangan kita ke depan ke hak sunat, kemudian ke yang wajib. Tak boleh. Wajib dulu, baru sunat. Nampak tak? Contoh, kalau kita duduk dalam kuliah, tiba-tiba di belakang tu nak baca Quran, mana patut diutamakan? Kuliah dulu. Bukan kita kata Quran tu salah, tak. Kemudian lah. Mana dulu, mana kemudian. Itu orang faham keutamaan. Dia ada ranking dia. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi selalu tanya pada Nabi, ayul a'mal afdal? Amalan apa yang paling baik nak buat? Amalan tu semua baik, tapi yang paling baik. Begitu juga perkara haram, dia ada ranking dia juga. Kan? Ada dosa besar, ada dosa paling besar, ada dosa kecil. Ada haram tu pun ada ranking. Baik, saya nak tanya ranking rasuah dengan babi tu mana haram lagi? Dua-dua haram, tapi mana teruk lagi? Rasuah. Sebab rasuah ni melibatkan ramai orang. Babi ni melibat diri seorang je. Kan? Dia makan, masuk dalam perut dia, mana melibat dia seorang je. Tapi rasuah dia melibatkan kezaliman pada ramai orang. Kita menafikan hak orang. Dengan kita bagi rasuah, dengan kita terima rasuah, orang yang dapat hak, dia tak dapat. Kita hak dapat.
Hak kawan tu pula dia melibatkan ramai bukan seorang, maka kita telah menzalimi orang yang ramai. Maka dengan sebab itu bab rasuah ni ada hadis khusus yang Nabi kata la'natullah, Allah laknat ala rashi wal murtashi, ke atas pemberi rasuah dan penerima rasuah. Disebut perkataan laknat tu. Weh, berat tu perkataan laknat. Makan babi tak sebut begitu. Memang haram makan babi. Haram jelas. Tapi tak sebut begitu. Ni rasuah disebut. Bukan setakat tu. Disebut pula dalam hadis ar-rashi wal murtashi finnar. Pemberi rasuah dan penerima rasuah dalam neraka. Tu dia. Nabi bagi satu statement yang jelas. Tidak ada kona-kona lagi dah. Kok berselindung, tersirat. Tak ada. Clear statement. Daripada junjungan besar baginda Nabi SAW. Ar-rashi wal murtashi. Pemberi rasuah dan penerima rasuah finnar, dalam neraka. Walaupun ada undang-undang tak kena. Undang-undang hari ni kena kena penerima yang pemberi kena. Pemberi kena tak? Anda masa pemberi kena tak? Hak biasanya duk kena dakwa pemberi ke penerima? Hak duk dakwa di mahkamah biasanya penerima rasuah ke pemberi rasuah? Hampa ni ikut perkembangan, tak tahu. Hak biasa kena dakwa di mahkamah ni penerima ke pemberi? Penerima. Kalau ada penerima, ada pemberi, betul tak? Betul tak? Takkan orang terima pemberi, tak ada. Maknanya bila terima ada pemberi dia. Pasal apa pemberi tak kena? Kan? Sedangkan kedua-duanya salah. Kedua-duanya salah. Kecualilah ada faktor-faktor lain. Contohnya pemberi tak mau bagi, tapi dipaksa. Dia hak dia ni, hak dia, tapi dia tak dapat. Hang kena bagi kat kau rasuah, baru aku. Maka dia terpaksa bagi. Dia buat laporan lah. Dia buat laporan. Kena penerima lah waktu tu. Tapi kalaulah pemberi menawarkan pada penerima, maka di situ adanya soal timbal balas. Maka dua-dua salah. Dua-dua salah. Sebab itu Nabi SAW sebut ar-rashi wal murtashi finnar. Pemberi rasuah dan penerima rasuah dalam neraka. Tuan-tuan, statement ni bukan kecil lah. Statement ni statement yang sangat-sangat keras. Nak menunjukkan bahawa sifat rasuah tu sifat haram yang sangat-sangat berat. Bukan rasuah sifat dia kita kata ringan, tidak. Dia sifat yang berat. Sebab tu saya sebut tadi, dia dengan babi, dia teruk lagi. Walaupun orang kita ni, rasuah dia makan, babi tak makan. Orang makan rasuah dia makan babi tak? Tak boleh, dia kata haram. Makan rasuah tak haram ke? Makan rasuah lagi haram daripada makan babi, tuan. Kan? Jadi nak ceritanya bahawa rasuah ni sebenarnya memang sesuatu perkara yang jelas-jelas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Quran, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tadlu biha ila al hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithm wa antum ta'lamun. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 188. Allah Ta'ala kata, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain di antara kamu dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Dan jangan pula kamu memberi harta kamu kepada hakim kerana nak makan atau nak mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan buat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Dalam ayat ni, tuan-tuan, kalau kita perhati, Allah melarang manusia mengambil harta orang lain secara batil. Batil ni makna dia mendapatkan sesuatu secara haram atau bukan secara yang dibenarkan oleh syarak. Dan dalam ayat yang sama, Allah melarang manusia melakukan perbuatan menyogok hakim, bagi rasuah kepada hakim untuk memakan harta orang lain. Perbuatan itu berdosa. Dan apatah lagi hakim yang bila dia sogok, dia akan memberi satu keputusan yang tidak tepat. Maka ini juga satu perkara yang diharamkan, yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Rasuah, tuan-tuan, adalah satu bentuk pengambilan harta orang lain secara batil.
seperti yang dinyatakan dalam ayat surah Baqarah yang kita sebut tadi, ayat 188. Maka di situ menunjukkan kepada kita ianya jelas diharamkan. Dan rasuah ni juga kalau kita tengok dia amalan orang Yahudi. Semua orang tahulah perangai Yahudi bagaimana kan. Rasuah ni amalan dan yang menjadi darah daging Yahudi sejak zaman berzaman. Allah Ta'ala menyentuh perkara ini dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat 42. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Iaitu kata Allah, mereka ni orang Yahudi sangat suka mendengar berita dusta dan sangat suka memakan segala yang haram termasuk rasuah dan sebagainya. Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsir beliau yang terkenal, Tafsir At-Tabari, dia sebut bahawa ramai ulama at-tabi'in, antaranya Hasan, Qatadah, Mujahid, Abdullah dan Masruq menyatakan as-suhtu itu akaluna lis-suhti, itu maksud daripada ayat itu memakan rasuah. Itu disebut dalam Tafsir At-Tabari. Akaluna lis, puak Yahudi ni akaluna lis-suhti. Suhti itu banyak para ulama tabi'in yang dinukilkan oleh At-Tabari, Imam At-Tabari, dia kata itulah makan rasuah. Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir, almarhum lah baru meninggalkan, Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, dia datang Malaysia beberapa kali kan. Ingat tak? Kenal tak Dr. Wahbah Zuhaili? Kenal tak? Tak kenal? Tak apa kenal. Kita kena kenal Tok Guru ni tuan-tuan. Syekh Dr. Wahbah Zuhaili pernah datang Malaysia beberapa kali. Dia ni ada satu kitab tafsir yang terkenal, nama dia Tafsir Al-Munir. Dan dia juga adalah kitab fiqh. Kitab fiqh dia pun terkenal juga, 4 mazhab. Nama dia Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Fiqh Islami wa Adillatuh. Dia antara rujukan lah. Dalam fiqh pun dia jadi rujukan, dalam tafsir pun dia jadi rujukan. Ini antara ulama kontemporari. Baru je meninggal beberapa tahun lepas. Baru je. Baru sangat. Yang kata Syekh Dr. Wahbah Zuhaili. Dia dalam kitab tafsir beliau, dia kata ayat, mengulas ayat tadi lah, ayat surah Ma'idah tadi, ayat 42 surah Ma'idah tu, kata Wahbah Zuhaili, dia kata ayat itu ditujukan kepada kaum Yahudi kerana sudah menjadi amalan para hakim dalam kalangan masyarakat Yahudi makan rasuah dan memenangkan kes orang yang sanggup bagi rasuah. Ni orang Yahudi memang perangai mereka dah. Perangai mereka dah yang kata makan rasuah ni, dan amalan mereka suap kepada hakim nak bagi menang kes. Itu yang disebut oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi di situ kita lihat bahawa rasuah itu adalah amalan orang Yahudi, dan rasuah juga berkait rapat dengan sikap seseorang yang suka menipu, dan dia merupakan salah satu bentuk pencurian. Mencuri. Rasuah ni perbuatan mencuri. Sebab itulah kita dapat lihat bahawa ada kaitan ayat tersebut dengan ayat surah Ma'idah yang sebelum, ayat 38 sampai 41. Allah Ta'ala cerita tentang pencuri. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Maknanya ayat sebelum tu surah Ma'idah juga Allah cerita pasal pencuri, lepas tu Allah cerita pasal rasuah. Maknanya para ulama kata kaitan rasuah itu adalah dengan mencuri. Itu sangat jelas. Makna rasuah ni mencuri. Senang ceritanya, rasuah itu adalah mencuri, merompak, mengambil hak orang dengan tak betul, walaupun tak nampak. Mencuri ni kita nampak dia pergi rompak bank kan, kekerasan. Rasuah ni tak, simple dia tulis cek kan. Masuk bawah meja ya. Lah tak bawah meja dah. Lah ni atas meja. Kan? Transfer. Transfer ya. QR code. Macam-macam cara boleh buat zaman sekarang ni. Kan? Dia kau tim dengan. Sebab tu saya nak pesanlah, kalau kita di bahagian perolehan terutamanya, kalau siapa bahagian perolehan, dia punya cabaran dia besar. Sebab dia menguji iman kita. Orang yang tak pernah teruji, dia tak terasa sangat. Orang yang teruji tu dia terasa. Sebab apa? Di depan dia boleh dapat duit mudah-mudah je. Bayangkan bila mari tender, contoh orang bahagian perolehan ni, dia berurusan dengan vendor kan. Bila berurusan dengan vendor, vendor ni macam-macam, dia main jumpa kita. Dia kata ni, saya punya produk saya pun bagus ni, terbaik. Kan? Kalau saya dapat kat saya ni apa projek ni,
Projek tak banyak pun, 100 juta ya. Saya bagi kat tuan 10%. 10% berapa juta? 10 juta. Projek 100 juta tapi tak masuk ya. Benda ni on paper 100 juta lah. 100 juta lah. Tapi kalau tuan boleh bagi kat saya, ni sembang luar ni, sembang di kedai makan ni. Sembang di Starbucks. Starbucks ni. Kan sambil saya minum. Dia belanja semua. Kebetulan dia tahu kita bahagian perolehan. Dia tahu kita bahagian yang menentukan apa? Menentukan siapa boleh dapat, tak dapat. Jadi dia mai tanya kita lagi ni lah, dia kata, kamu nak apa saya buat? Janji saya dapat. Kan? Maklumat kamu dapat, kamu ada maklumat tu kan? Siapa yang minta apa semua. Kan? Jadi bagi maklumat tu kat saya lah. Contohnya yang paling tinggi di tender berapa? 110 juta. 100, saya bagi hak murah sekali 100 juta buah pada orang. Orang 150, jadi saya akan dapat. Kan? Jadi mestilah saya akan dapat kan. Bila orang hak lain masuk 150, 130, 120, 110, saya 100. Nampak dia murah kan? Lebih murah, jadi okey apa? Tapi tak apalah kalau macam tu, saya akan bagi pada tuan 10%. Dan benda ni antara kita aje lah. Antara kita. Tuan-tuan, kalau tak nak buat akaun tuan, tak apa, takut nampak sangat. Jadi letaklah mana-mana akaun orang lain. Kawan-kawan ke, adik-beradik ke, waris ke. Tak ada masalah, saya boleh arrange kan. Tuan-tuan, 10 juta. Balik tidak lena tak? Kamu buat apa? Tak buat apa? Projek sama yang berjalan apa juga. Ambil orang lain pun sama juga. Tapi ambil orang lain tak dapat apa. Ambil orang lain tak dapat apa. Kan? Ambil dia dapat 10 juta. Dan kita tak terlibat apa. Dia buat projek dia yang buat. Hampir siap apa semua. Projek esok siap apa tu juga. Dia berfikir, setan yang kata, mana masalah apa? Setan yang risik, masalah apa sebenarnya? Han tak ada apa. Daripada Han tak dapat langsung, baik Han dapat. Kan? Lagi pun dia boleh bagi murah. Bagus apa? Dia boleh bagi murah. Orang lain bagi mahal. So ada rasional dia. Nampak? Jadi kalau kamu bagi tahu pun, siapa nak syok wasangka, tak ada siapa nak syok lagi pun. Sebab apa? Sebab dia murah pada orang. Dia boleh deliver semua. Elok. Tuan-tuan, kita boleh fikir buat istikharah. Buat istikharah. Orang benda haram tak boleh buat istikharah dah, dia buat istikharah kononnya. Ni ada ni orang kata talbis iblis. Iblis yang menipu daya manusia. Tuan-tuan, main dengan 10 juta ni, main terkebil-kebil juga. Tak kata 10 juta, 100 ribu pun terkebil. 10 ribu pun terkebil biji mata kita kan. Maknanya, lalai kali minta apa jam mata. Dia boleh lepas atas dunia. Atas dunia clean, tak ada masalah. Dia dapat duit tu. Tetapi duit tu duitnya haram. Duit itu duit rasuah. Duit itu duit haram. Yang dia guna untuk buh minyak kereta dia, minyak itu haram. Dia beli pakaian itu haram. Dia beli rumah itu haram. Panas yang rumah tu. Kan? Dia bagi makan anak bini, semua jadi haram. Sakit memanjang. Pergi hospital je duk berubat. Tuan-tuan, dia sedar tak sedar, hidup dia tak akan selesa. Hidup dia tak akan tenang. Sebab dia telah melakukan perkara yang salah, benda yang haram. Walaupun duit banyak, walaupun dia nak beli apa, dia boleh beli. Tetapi dia tidak akan dapat ketenangan. Sebab rahmat ditarik dari diri dia. Kerana dia terlibat dengan rasuah, terlibat dengan benda yang haram. Tuan-tuan, jadi maknanya jangan terjebak. Sebab orang kalau dia start sekali, dia akan start. Saya kadang-kadang terkejut, bila mana ada orang cerita setengah-setengah tempat tu sampai ke dalam apa, perkara yang berkaitan dengan agama pun ada juga terlibat rasuah. Contoh tender more ataupun buka puasa. Tender buka puasa buka sikit-sikit, setengah-setengah tempat banyak. Tiap-tiap malam tu kalau berapa ribu orang kan, berapa sebulan pula kan. Dia kau tim kat luar boleh 50,000 sebulan tu.
boleh 50,000. Rasuah. Ini nak bagi makan orang apa? Orang buka puasa apa ni? Kan? Pun ada unsur-unsur tu. Duit raya 50,000. Banyak. Duit raya. Tuan-tuan, benda-benda macam ni boleh berlaku di mana-mana sahaja. Sebab itu kalau dulu kita dengar cerita jenis pokok kosa ataupun jenis macam tu ya, ada zaman dulu. Dan dulu yang orang duk kaitkan rasuah ni siapa? Boleh kan? JPJ, apa lagi? Trafik, macam tu ya. Kan? Pasal apa? Bagi RM30 lepas kan? Itu pun rasuah juga. RM30 pun rasuah juga. Tak boleh juga, haram juga benda tu. Tapi nak ceritanya bukan setakat itu. Ia menular menjadi barah pada setiap tempat, setiap kawasan, setiap jabatan. Oh, benda ni tuan-tuan, kalau tak dibendung, dia makin teruk. Akhirnya orang menganggap bahawa Allah bisa tegal biasa. Benda rasuah sudah tidak dianggap rasuah. Dia dianggap hadiah, dia anggap komersial lah biasa. Orang semua pakai ambil, tak aku tak ambil, benda okey bahaya dah. Akhirnya benda tu dah jadi barah yang akan menghancurkan, yang akhirnya manusia terlibat dalam perkara-perkara haram dengan jelas-jelas bahawa dia dengan sendirinya mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan begitu jelas. Berhati-hati tuan-tuan. Ada soalan dah masuk, saya terima dulu soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, adakah pemberian seseorang kepada rakan sekerjanya dikira rasuah untuk mempermudahkan urusan kerja di pejabat? Apa maksud mempermudahkan urusan kerja di pejabat ni? Dia buat kerja, okey tugas dia. Tugas dia. Tiba-tiba kita nak potong queue ataupun kita nak cepat, bagi RM50. Cepat aku bagi RM50. Fail kita bawah, naik atas. Rasuah lah tu. Rasuah. Pasal apa? Pasal kita mendapat habuan daripada apa yang kita lakukan. Sebab tu nak tahu, saya tengok takrif rasuah. Saya sebutlah kitab saya ni. Saya saja bawa kitab ni. Lama dah saya tulis, saya baru tengok balik. Lama tak tengok ni. 2009 tulis kitab ni kan. Bila main tajuk rasuah ni, saya tengok balik buku kitab yang tulis ni. Ada di sini pengertian rasuah. Saya baca pengertian rasuah. Rasuah perkataan berasal daripada bahasa Arab, iaitu rusyuah atau risyuah atau rasyuah. Rasuah ni nanya perkataan Arab, kita jadikan dia bahasa Melayu. Arab dia boleh baca 3. Dia boleh baca rusyuah, risyuah, rasyuah. 3 boleh baca. Dengan baris dhammah rusyuah, dengan baris kasrah risyuah, dengan baris atas rasyuah. Itu Arabnya. Melayu panggil rasuah lah. Rasuah. Dalam kamus Dewan, rasuah ditakrifkan sebagai pemberian untuk menumbuk rusuk. Ni diguna peribahasa lah, menumbuk rusuk. Menumbuk rusuk di mana menyogok lah, menyuap. Baik. Ikut takrif Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata rasuah itu ma yu'khadh bi ghairi iwadin wa yu'abu akhidhu. Sesuatu yang diambil tanpa sebarang pertukaran dan dicela orang melakukannya. Ungkapan tanpa sebarang pertukaran takrif bagi membezakan rasuah dengan jual beli. Sebab transaksi jual beli melibatkan pertukaran barangan atau wang yang sah antara penjual dan pembeli. Tapi takrif itu masih umum. Masih umum. Jadi Jurjani ditakrif lebih khusus. Dia kata apa? Ma yu'ta li ibtali haqqin aw li ihqaqi batil. Sesuatu yang diberikan bagi tujuan membatalkan sesuatu kebenaran atau menjadikan sesuatu yang batil itu sebagai hak. Ini lebih tepat konsep rasuah. Sebab apa? Sebab dia bagi sesuatu dengan tujuan membatalkan yang hak atau menjadikan yang batil itu sebagai hak. Ini kena dengan konsep rasuah. Kerana rasuah ni kita ambil sesuatu tanpa kebenaran. Kita membatalkan yang hak. Mana orang ada depan, kita kebelakangkan dia sebab kita ambil tempat dia. Tuan-tuan, ada sampai satu peringkat dululah, ni cerita dululah, bukan sekarang. Ada ejen-ejen. Ini orang pergi buat ibadat, saya sebut ni, kadang dalam ibadat pun ada rasuah ni.
Orang nak pergi haji. Haji ni kan ada kota-kota dia. Kan? Ada kota dia. Pernah dulu ada seorang dia cerita kat saya, dia tanya soalan kat saya. Dia kata ada seorang pegawai ni. Dia tak beritahu lah bagaimana-mana kan. Dia kata dia ni boleh ejah untuk saya pergi haji. Tapi kena bayar kat dia 1,000. Dia boleh ejah. Ejah macam mana? Dia boleh ambil kota orang. Sistem komputer tu kan kota kan. Maknanya masuk nama kamu, hak seorang hak dalam kota tu keluarlah pergi tahun depan. Nampak tak? Maka di situ dengan bayar 1,000 dia telah membatalkan hak orang. Ada seorang yang dah masuk dalam kota, tiba-tiba dia masuk, hak lain terkeluar. Sebab kota banyak tu ya. Kan? Tapi macam mana cara dia dapat? Dia bayar 1,000 ke apa ni? Jelaslah rasuah. Nak buat ibadat pun nak rasuah, saya kata jangan duk bayar. Kalau kamu bayar, kamu buat rayuan tak ada masalah, buat rayuan kau dapatlah, ada pertimbangan tertentu kan. Tapi kalau kamu bayar, maknanya kamu bagi rasuah. Kamu nak pergi menunaikan haji, nak buat ibadat pada Allah, kamu bagi rasuah. Munasabah tak munasabah? Buat rayuan tanpa beri rasuah, buat rayuan. Ya, itu satu cara yang dibuat pun, buat rayuan. Kalau kamu layak, dia tengok apa semua pertimbangan, dia bagi. Maka tak ada masalah. Kamu dapat dengan cara yang benar. Tapi dengan kamu bagi 1,000, walaupun nampak Allah bagi kamu nilai 1,000 banyak mana, bukan masalah nilainya, tapi masalah rasuah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya tak berbaloi kamu nak melaksanakan ibadah haji, tetapi dalam masa yang sama kamu melakukan perbuatan rasuah. Baik, soalan seterusnya. Apakah hukum memilih pemimpin yang telah disabit terlibat dengan kes rasuah? Ni soalan politik ni. Kan? Dia memilih pemimpin ni tuan-tuan, memang ada kaedah dia. Saya bagi tahu kaedah Quran. Para ulama mengistimbatkan satu kaedah yang dipetik daripada Quran apa dia? Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Iaitu sebaik-baik yang kau nak pilih pemimpin ni, dua sifat kena ada. Tak kisah siapa lah pemimpin mana pun tuan-tuan, pemimpin di peringkat mana sekalipun, kalau kita nak pilih, Quran dah bagi panduan pada kita, ikut panduan Quran lah, barulah kita selamat. Kan? Jangan kita bercanggah dengan Quran. Quran bagi panduan pada kita, pilih pemimpin ada dua sifat berdasarkan yang diistimbatkan daripada Quran, iaitu al-qawiyul amin. Al-qawi ni maksud apa? Kuat, ada kemampuan, ada kelayakan. Bukan semua ada kemampuan, ada kelayakan tuan-tuan. Sebab tu Nabi ni, sahabat Nabi, ada yang Nabi tak bagi kepimpinan. Macam Abu Zar Al-Ghifari, Nabi tak bagi. Nabi kata, bukan dia tak baik, dia sahabat tuan-tuan, ahli syurga. Sahabat-sahabat ni ahli syurga lah. Tapi Nabi tak bagi. Bukan kerana dia tak baik dah, kerana dia tak mampu, dia tak layak. Macam kita tuan-tuan, bukan semua orang layak jadi pemimpin, betul tak? Pemimpin ni ada kelayakan dia, ada kemampuan dia. Dia ada kemampuan untuk mentadbir, ada kemampuan untuk memimpin. So kena lihat al-qawi tu. Ada al-qawi tu kena ada. Satu. Yang kedua al-amin. Al-qawiyul amin. Amin ni apa? Amin ni jujur, ada amanah, integriti. Ada integriti. Kalau tak ada integriti, kalau terlibat dengan rasuah contoh tak ada integriti, maka kita tak payah lantik dia. Sebab apa? Sebab menambah-nambahkan lagi barah yang sedia ada. Dah lah barah dah, tambah barah lagi. Sebab itu dia mesti jujur, dia mesti amanah, dia mesti telus, dia mesti berintegriti. Maka inilah yang kita lihat hari ini, kempen untuk memastikan supaya masyarakat kita dalam sektor awam atau swasta memang benar-benar berintegriti dengan menolak sebarang bentuk rasuah. Maka kalau orang itu kita dapati dia ni terlibat dengan rasuah, maka kita jangan meletakkan kepimpinan kepada dia. Itu sebagaimana yang disebut oleh para ulama, sebagaimana panduan daripada Al-Quranul Karim. Baik. Seterusnya soalan. Assalamualaikum Ustaz, salam.
Macam mana orang yang biasa di airport sempadan yang nak mudahkan kerja tapi kena selit RM1 dekat pasport untuk job. Adakah dikira rasuah? Dan adakah kita yang terpaksa memberi kerana dah jadi kebiasaan mendapat dosa rasuah? Ni persoalan yang baik yang dibincang oleh para ulama. Dibincang macam mana kita ni ada hak masuk negara. Contohnya kita nak pergi Thailand. Contohnya lah, bagi contoh Thailand, marah Thailand kan. Orang tak beri contoh Singapura. Buat Singapura very straight kan. Kita boleh negara yang tak ada kaitan. Kita nak pergi satu tempat, negara, kepulauan A. Kepulauan A. Kita semua lengkap. Kita ada hak untuk pergi situ dengan ada pasport, ada kita memang tak ada masalah apa. Hak kita untuk masuk situ. Tetapi dia tak bagi masuk, melainkan kita kena bayar RM1. RM1 tu rasuah. RM1 tu rasuah. Kalau kita tak bagi, kita tak boleh pergi. Sedangkan itu hak kita, mudarat pada kita. Anak kita duduk situ, kita nak melawat anak kita. Kan? Dia belajar situ di kepulauan A ni. Jadi masalah lah kita. Kalau kita bagi, rasuah. Kalau kita tak bagi, kita tak boleh masuk. Kan? Kok mana pun dia kata kena bagi juga. Maka di situ para ulama kata boleh bagi. Sebab kita nak ambil hak kita. Kan? Tapi bukan dengan keredaan kita. Bukan dengan kerelaan kita. Kita tak redha. Tapi kita terpaksa. Sebab dia menetapkan begitu kepada kita. Kita kena bagi juga. Tak bagi tak boleh masuk. Sedangkan kita ada hak nak masuk dan kita nak jumpa anak kita tadi. Maka kita bagi, yang berdosanya dia bukan kita. Sebab kita bukan nak bagi, tapi terpaksa. Terpaksa. Tapi kalau ada pilihan, jangan bagilah. Ini tak ada pilihan. Memang ada sungguh. Tempat-tempat macam tu, tak ada pilihan. No choice. You have to give. Kalau tak bagi, memang tak boleh masuk. Kes pasport ni lah, memang dia buang tu. Dia tak cop tu. Kan? Maka mudarat pada kita. Jadi itu para ulama membenarkan. Sebab apa? Sebab kita dizalimi. Kita dizalimi. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kadang-kadang yang berlaku macam tu. Baik. Seterusnya, soalan. Seseorang itu telah insaf dan bertaubat. Apakah dia perlu lakukan kepada duit rasuah yang telah diterimanya? Kalau ada lagi, dia tak boleh guna untuk dia. Duit rasuah tu bukan duit dia. 10 juta tadi kita katakan. Dapat 10 juta raja Hindu lah dia. 10 juta kan. Lepas tu mai kuliah. Bila mai kuliah rasa, Allah, neraka aku ni. Dia mai rasa, neraka aku ni rupanya. Duit ni. Maka apa tindakan dia? Duit tu bukan duit dia. Duit tu bukan duit dia. So macam mana nak buat? Derma kan? Dia bagilah mana-mana tempat. Bagi orang pakai miskin, bagi pada pembinaan apa-apa, bagi harta ke masjid surau dia terima, masuk dalam tabung. Ya? Yang duit haram ni dia tak boleh guna untuk diri dia dan keluarga dia, tak boleh. Adapun selain daripada itu, untuk manfaat yang lain, untuk buat jalan, buat bangunan, untuk masuk tabung, untuk bantu orang miskin, itu tidak ada masalah dia bagi. Sebab apa? Sebab itu bukan duit dia. Kalau dia makan, haram. Duit itu dikembalikan kepada awam, kepada orang ramai. Sebab itu duit tu dia kira hak, bukan duit tu pergi bakar. Jangan pula dia kata begitu, dia pun ambil duit 10 juta pergi bakar lah. Rugilah kan. Sebab apa? Sebab dia hak orang awam, bagi kat orang awam balik. Bagi balik. Yang tak bolehnya hak kita, dia bukan hak kita, itu aja. Jadi maknanya kita tak boleh makan, tak boleh guna, bukan takat makan saja, guna pun tak boleh tak boleh guna untuk kita dan juga keluarga kita. Pejamatan lah, kita sayang tak sayang, nak masuk syurga, masuk neraka. Tanya tu ya. Kita tanya iman kita. Tepuk dada tanya iman, aku nak masuk syurga, masuk neraka. Mau 10 juta masuk neraka, mau tak? Itu je soalannya. Mau 10 juta masuk neraka, mau? Tak mau tuan-tuan. Tak baloi. Dan benda tu akan terus menghantui kita sampai bila-bila. Sebab itu kita jangan ambil. Bagaimana orang dah makan dah? Sebelum ni makan dah. Allah, saya dah makan banyak lah, tak tahu banyak mana. Kan? Okey. Benda dah berlaku dah, buat macam mana kan? Taubat pada Allah dan dia kena memperbanyakkan sedekah.
memperbanyakkan keluar duit dia tu di jalan Allah Ta'ala untuk mencuci balik duit-duit dia hal lepas ni. Kan? Sebab apa? Sebab dia pun tak boleh buat apa dah. Benda dah guna dah, benda dah makan dah, benda apa semua. Nak buat apa lagi dah? Kan? Tak boleh buat apa dah. Benda dah berlaku dah. Jadi, untuk cover balik, selain daripada bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat sungguh-sungguh kepada Allah, dia cover dengan apa? Dengan dia memperbanyakkan infak, memperbanyakkan derma, memperbanyakkan sedekah. Jadi mudah-mudahan itu dapat mensucikan balik, membersihkan balik kata-kata dia selama ni yang penuh dengan benda-benda buruk lah, benda-benda yang tidak syar'i ataupun yang melibatkan makan harta secara batil tadi, yang melibatkan benda-benda haram. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ni ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Seorang imam telah disabitkan rasuah dan telah dijatuhkan hukum. Jika dia menjadi imam di surau macam mana Ustaz? Sebab ada masyarakat yang pandang serong. Ada orang yang pernah terlibat dengan rasuah dan dijatuhkan hukum. Lalu dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Kalau dia dah bertobat pada Allah, kita kena terimalah dia. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat daripada dosa ni macam orang tak buat dosa. Jadi maknanya jangan kita sisih. Macam banduan juga. Banduan dia keluar penjara, tapi dia bertobat, kita tahu dia baik, kita tahu dia insaf. Kecuali lah kalau dia masih lagi dengan panggil lama, itu lain lah cerita kan. Kita tahu tuan-tuan orang ikut panggil lama atau tidak ni, kita perasan. Jadi kalau dia ikut panggil lama, maka kita janganlah, maknanya memberi tempat kepada dia. Imam pula janganlah. Tapi kalau dia bekas banduan, betul, dia dah kena penjara dah pun, tapi dia hafiz Quran dan dia bertobat pada Allah dah pun, maka boleh terima tak? Boleh. Jangan pandang serong lagi. Setiap orang melakukan dosa, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam melakukan dosa, sebaik-baik orang melakukan dosa maka bertobat pada Allah. Kurang-kurangnya dia bertobat pada Allah, dia insaf. Kita ni hak dosa banyak ni, hak kita rasa diri kita baik ni, kita bertobat daripada Allah. Itu kena ingat je. Ada orang dia tak kena, dia bukan, ada orang ni dia tak kena hukuman. Sebab apa? Bukan dia tak buat salah, tapi Allah tutup keaiban dia. Kan? Allah tutup keaiban dia. Dia rasa dia bangga. Dia rasa dia lebih elok pada orang. Sedangkan orang buat salah tu bertobat pada Allah, dia lebih baik daripada kita lagi, kerana dia bertobat. Saya pernah jumpa dalam penjara tuan. Ketika mana saya masuk penjara Kajang. Saya masuk bukan kena penjara dah, masuk ceramah. Masuk penjara Kajang tu bukan kena tangkap, masuk ceramah dalam penjara. Tapi nak masuk dalam penjara tuan-tuan, tak boleh buat apa. Handphone kena tinggal, pen hak duk ni pun kena tinggal, semua kena tinggal habis. Kunci-kunci pun kena tinggal. Takut semua boleh dijadikan senjata. Begitu. Depa punya berhati-hati ni, kau nak masuk penjara ni, dia akan siap satu satu almari khusus. Buang apa-apa duk ada dalam poket ni, kan? Harta pen saya pun kena buh dalam tu, handphone kena buh semua. Biar kosong. Sebab apa? Sebab dia kata apa-apa pun boleh jadikan senjata. Banduan boleh rampas dan jadikan senjata. Begitu. Ketat masuk penjara ni. Saya masuk penjara ceramah tuan-tuan. Satu ketika ni saya tengoklah dalam penjara ni bila ada orang yang depa ada persatuan dewan, persatuan nasyid. Ada agak depa menyanyi lagu. Saya tengok-tengok lah, kawan hak vokalis hak menyanyi nasyid tu, dia ni memang kena penjara lah. Dia ni rupanya bekas menyanyi. Tahun 70-an dulu ni. Sabit kesalahan apa tau. Tak apalah, sebab tu suara sedap. Ada seorang ni saya tengok, bagus, muka tu cernih. Nampak muka baik, tak nampak orang jahat pun. Tanya warden penjara tu siapa tu, nampak muka baik. Dia tu, dia mengaji Quran dalam penjara ni. Siapa dia? Dia hafiz Quran. Hafiz Quran masuk penjara. Apa kesalahan dia? Kesalahan dia Ustaz, rogol. Dia sebenarnya berzina dengan seorang. Dia berzina, berkenan dengan ini, dia kan kira hafiz Quran atau hafiz Quran. Bila kawan dah berdua-duaan, tapi budak tu umur 16. Bila 16, dia cas apa? Umur kan? Bila umur dia cas rogol. Walaupun itu orang tak kekasih dia lah, dia berzina. Saya jumpa budak tu lepas tu. Saya jumpa dia. Saya tanya macam mana. Dia kata, Ustaz, Alhamdulillah saya masuk penjara. Dia bersyukur.
Alhamdulillah Ustaz, saya masuk penjara. Kawan-kawannya menginsafkan saya bahawa perbuatan saya memang salah. Saya mengaku saya salah. Zina tu memang salah. Walaupun saya kena cah rogol, tapi zina tu tetap salah. Walaupun suka sama suka, benda haram. Tapi saya buat juga, memang saya tak tahulah mengapa saya jadi macam tu. Saya masuk penjara ni, saya rasa bersyukur sangat kawan-kawannya. Saya boleh jadi, saya insaf balik, saya bertobat sungguh-sungguh kepada Allah. Dan saya nak menebus kesalahan saya. Saya akan ajar sebanyak mana mungkin bandu-banduan ni dengan Quran, supaya mereka dekat dengan Quran. Mana orang ni orang baik. Ya, dia melakukan kesalahan, ya betul. Tapi dia dah bertobat kepada Allah Ta'ala. Kita ni kadang, kita duk rasa kita tak salah, kita tak bertobat, kita lebih teruk daripada dia lagi. Kan? Betul saya tengok muka dia jernih. Walaupun dia buat salah, tapi muka dia jernih. Sebab apa? Sebab rupa-rupanya dia bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Dan dia tahu, dia menyesal. Dia ni kalau keluar penjara, tuan-tuan, agak-agak boleh tak jadi imam? Boleh tak? Tak boleh? Sebab bekas banduan tak boleh? Boleh. Boleh. Kan? Dia layak sebenarnya. Asalkan, tapi masalah masyarakat kita pandang serong. Pandang serong. Bila pandang serong, sebab itu kadang-kadang orang nak berubah tu tak dia berubah sebab tu lah. Sebab orang pandang serong. Sedangkan kita diajar untuk husnuzan, sangka baik. Apatah lagi setelah kawan tu dah dapat hukuman, dah bertobat pada Allah Ta'ala. Baik, soalan luar tajuk. Apakah hukum pelakon melakonkan watak mendedah aurat kerana menjiwai watak lakonannya? Dan apakah hukum duit bayaran telah diterimanya? Dia nak berlakon, dia kena buka aurat. Haram lah buka aurat, tak kira berlakon tak berlakon pun. Tak berlakon pun haram, berlakon pun haram. Sebab apa? Buka aurat itu adalah haram. Dia kata, loh takkan saya nak tutup aurat, saya berlakon mandi kolam. Mana nak mandi kolam pakai tudung lah kata. Contohnya. Jangan nak berlakon macam tu. Pilih berlakon yang tutup aurat. Sebab bila mana dia membuka aurat, hukumnya adalah haram. Dan perbuatan haram. Berlakon tu tak apa, tapi buka aurat tu haram. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi saya umumkan talian ditutup. Masa tak mengizinkan kepada kita untuk kita membicara dengan lebih lanjut. Sebab masa yang diberikan kepada saya sampai pukul 1 sampai 1.45. Betul kan? Jadi sekarang dah 1.47. Baik, panjang kalau kita nak cerita bab rasuah ni panjang. Betul saya kata buku saya pun panjang ni kalau saya nak cerita ni. Banyak isu-isu yang saya sebut tentang ni, tentang sejarah rasuah. Kita belum tahu sejarah rasuah bagaimana. Saya sebut dalam kitab ni. Contoh-contoh dan sebagainya. Kan? Jadi apapun kerana masa tak mengizinkan, kita berhenti sekadar itu. Tapi sebelum saya berhenti, saya nak buka ruang kalau ada soalan lisan nak tanya. Tadi soalan WhatsApp. Ini soalan kalau nak tanya direct. Ada soalan? Ada? Nak tanya secara langsung? Ada? Tak ada? Okey. Tak ada soalan? Okey, kalau tak ada kita berhenti sekadar itu. Moga-moga insya-Allah sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah. Yang pentingnya kita nak benci rasuah macam kita benci pada babi. Kita nak timbulkan perasaan itu. Kita geli geleman dengan babi kan, kita juga nak geli geleman dengan rasuah, supaya rasuah ni tak lekat dengan kita. Kita selamat daripada makan harta secara batil. Dan mudah-mudahan hidup kita pun akan diberkati di sisi Allah Ta'ala dunia dan akhirat apabila kita menghindarkan diri daripada perkara-perkara haram yang seumpama itu. Wallahu alam. Apa yang baik datang daripada Allah. Salah silap saya pun maaf. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma atina afdhala ma tu'ti madaka salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.